Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Anda bersama saya sekarang ni, Azrin Yen. Terima kasih pada yang menonton video saya pada minggu lepas, dan saya harap anda terus menyokong saya. Okey, kali ni aku nak menceritakan kisah tentang diri aku juga pada 13 tahun lepas, sewaktu aku di bangku sekolah lagi. Semasa tu aku baru berusia 16 tahun bersamaan dengan tingkatan 4 di salah satu sekolah kerajaan kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan di dalam Pontian, Johor. Ceritanya bermula daripada hari Jumaat pagi. Ketika itu semua pelajar Muslim dimasukkan ke dalam bukan dimasukkan, mereka disuruh untuk masuk dalam dewan untuk membuat bacaan Yasin pada pagi tersebut. Itu adalah rutin minggu kami pada pagi Jumaat di sekolah tu. Cuma bacaan Yasin hanya dibacakan pada sebulan sekali sahaja. Jadi pada hari tu kami kebetulan satu sekolah membuat bacaan Yasin. Dan aku sebelum tu aku dah macam something wrong somewhere lah. Macam aku cerita sebenarnya, something wrong somewhere. Just aku ignore lah, cakap tak lah apa benda kan, sebab kita nak baca Yasin apa semua. Jadi bila aku dah duduk, semua dah baris macam belah sini, belah kanan perempuan, belah kiri lelaki. Jadi tu aku duduklah baca Yasin seperti biasa. Dalam selang 2-3 minit aku mendengar suara memanggil nama aku. Suara perempuan memanggil nama aku. Aku tengoklah kan, tengok kat belah perempuan. Aku tengok tak ada pun yang panggil aku apa semua. Masing-masing fokus baca Yasin. Mana yang tak boleh baca, dia orang kat belakang sekali, sebab aku bahagian depan. Tak adalah belakang sangat, depan sangat, tapi bahasa hadapan jugalah aku baca. Jadi aku dengar 2-3 kali nama aku dipanggil. Aku seperti ngantak lah, mungkin budak-budak perempuan kacau ke apa kan. Jadi dah sampai pertengahan surah, aku tak tahulah apa yang aku dapat pada masa tu. Aku dapat satu pandangan di mana aku nampak aku nampak perempuan berbaju putih, berambut panjang. Satu di belakang, ianya di atas. Lepas tu aku di depan, di sudut belah kanan depan. Lepas tu belah belakang aku nampak something yang colour hitam. Belah kanan juga semua side perempuan. Belah kiri pun ada nampak macam budak apa semua kan. Aku macam subhanallah, memang aku tak tahu aku nak describe macam mana benda tu kan, tapi mana yang tahu-tahulah. Dan aku dengar suatu suara juga yang dia kata aku nak hasut semua pelajar wanita. Aku macam kenapa nak kacau perempuan kan. Mungkin sebab perempuan yang berdarah kotor ke apa masa tu, aku tak, wallahualam lah. Okey, sebelum bacaan Yasin tu habis, aku ke belakang dulu. Aku pusing, aku nak pergi tepi tak, aku nak jumpa cikgu aku. Aku cakap macam, cikgu saya rasa, aku tak tahu kenapa aku boleh pergi jumpa cikgu aku. Aku cakap, cikgu saya ada rasa something yang tak best tau. Rasa something yang betul-betul akan ada benda yang terjadi sebenarnya. Tapi cikgu tu kata, cikgu tu macam cari aku tak tahu nama aku ingat cikgu tu lagi, cikgu lelaki. Dia kata dia pun rasa macam insting dia pun rasa tak betul lah. Saya pun ada rasa benda tak betul lagi tadi ni. Jadi dia orang bersurai kan semua tau. Dia semua bersurai lah. Semua bersurai pada dewan apa semua, habiskan bacaan semua tu. Lepas tu baru balik lah. Aku ni pula entah macam mana aku boleh stay dalam dewan tu. Aku mencari apa yang aku jumpa tadi. Okey, aku mencari dan terus mencari.
Lepas tu pintu dewan tu, dia pintu dewan, kau tahulah pintu dewan ni banyak kan. Daripada depan sampai ke belakang semua dah tutup, cuma ada satu je buka, mungkin untuk cleaner ke apa. Jadi aku biarkan satu tu buka dengan belakang lah, pintu belakang, pintu utama dia. Lepas tu aku panggil cikgu. Aku baru nak panggil cikgu tau. Aku nak panggil cikgu, aku terus rasa memang badan aku macam memang tak sedap apa semua. Aku tak tahu kenapa aku berani gila masa tu. Sebab aku seorang je pelajar dalam dewan tu. Aku panggil cikgu. Macam aku cakap nak minta tolong dengan cikgu kan, badan saya terlalu lemah apa semua. Sekali tu aku dah tak sedar. Aku dah tak sedar. Cikgu okey. Lepas itu aku dah tak sedar apa semua. Yang sekarang ni aku pula dapat daripada cerita daripada cikgu, daripada kawan-kawan aku yang sumber yang dia boleh percayai lah. Okey, lepas aku tak sedar, cikgu tu panggil minta tolong. Dan cikgu tu nampak aku dari depan pintu. Lepas tu bila cikgu tu nampak aku dah tak ada, cikgu tu pusing balik, aku dah tak ada. Cikgu dah pelik tau. Cikgu tu dah pelik, kenapa aku ni hilang, aku pergi mana kan. Jadi cikgu panggil beberapa orang untuk tolong cari aku. Tapi malangnya diorang tak jumpa aku. Korang tahu aku kat mana? Aku berada di atas dewan. Aku berada di atas dewan ni. Sebab dewan sekolah aku ni ada tangga tepi tau. Ada tangga tepi kat belakang pentas. Dan tangga tu terus naik ke atas. Atas pada dewan. Orang kata macam contoh siapa yang nak buat pementasan ke apa, orang boleh lah buat macam apa tu, prop-prop yang orang kata bergantung macam bintang-bintang apa semua untuk gantung-gantung. Lepas tu kat atas tu dia ada macam satu jambatan macam tu. Lepas tu belakang tu ada tangki tau. Okay, back to the story. Aku berada kat atas tu, atas dewan. Tak pernah orang panjat atas dewan tu apa kejadah aku nak manjat ke situ. Aku panjat ke situ memang dalam keadaan tak sedar lah. Dan cikgu aku dan beberapa pelajar yang lain tolong diorang naik ke atas. Diorang cuba tolong aku. Dan malangnya memang aku tak dapat, orang kata tak dapat sedar. Dan selepas tu cikgu cuba bertanyakan pada aku, yang bukan aku. Cikgu tu bertanya, kau nak apa? Dia kata, aku nak budak ni. Kenapa kau nak budak ni? Sebab aku sukakan dia. Maknanya dia sukakan aku tau benda ni. Lepas tu aku macam okey. Cikgu macam tak tahulah nak buat apa kan. Lepas tu benda tu kata, diri aku ni kata, aku lapar. Cikgu kata, kau nak makan apa? Lepas tu dia kata, aku nak makan ayam mentah. Aku nak makan ayam mentah. Dan aku tak tahu kenapa cikgu tu boleh ambilkan ayam mentah tu untuk aku. Kau tak silap aku, dia ada yang cerita semua, cikgu cerita semua, aku makan ayam tu seekor secara mentah-mentah. Aku tak tahu apa yang terjadi pada diri aku ni. Aku makan ayam tu mentah-mentah. Lepas tu dalam masa yang sama, akak ipar aku ni baru balik kerja, shift malam kat satu kilang dalam Pontian. Okay, dia pun panjat lah tengok kenapa, apa terjadi pada aku kan, apa yang dah berlaku kat aku ni. Aku rasa aku memang tak sedar lah masa tu kan. Tapi memang kecoh dah satu sekolah. Kau bayangkan budak boleh belajar, terus tak boleh belajar. Cikgu yang mengajar, terus tak boleh mengajar sebabkan aku seorang saja. Kau bayangkan dalam sekolah tu ada 1,000 lebih pelajar, ada beberapa puluh orang cikgu.
diorang tak dapat fokus dengan apa yang diorang nak buat pada hari tu, pada hari Jumaat tu. Diorang terdengar macam ada budak histeria lah, apalah, kena rasuk lah, itulah, inilah kan. Aku macam, bila aku dengar balik, aku macam serius lah ni aku kan. Selang berapa minit, aku dengar ada 3 unit datang 3 unit macam kalau sekarang ni kita panggil frontliners lah kan, iaitu polis, ambulans, yelah yang datang polis, ambulans dengan bomba lah. Macam biasa, aku minta lagi makanan. Kau bayangkan aku dah makan seekor ayam ni, tapi aku lapar lagi. Aku tak tahulah apa benda. Nak ikutkan pada zaman tu, aku ni bukannya jenis makan nasi sangat tau. Memang kurus kering lah. Macam aku ceritakan pada video minggu lepas, aku memang kurus kering. Baru berapa puluh kilo. Aku rasa masa tu aku rasa dalam 50 kilo ke gitu lah kan. Tapi aku tak tahu, benda yang sama juga macam aku cerita minggu lepas. Bomba datang menyelamatkan aku tau kat atas tu. Bomba datang menyelamatkan aku kat atas tu. Dia tarik aku apa semua. Tapi dia orang cerita nak turunkan aku punya susah. Macam dia orang kata nak panggil crane bawa turun. Padahal dalam tu mana boleh nak panggil crane apa semua kan. Jadi dia orang berjaya kan. Tapi aku lupa lah apa yang conversation yang cikgu aku borakkan lagi dengan aku apa semua kan. Lepas tu aku dapat tahu diorang ada rakamkan aku apa semua tau. Masa tu aku tak tahulah, handphone Nokia lah. Macam korang tahu 2007 handphone Nokia. Diorang rakam aku, diorang nampak mata aku ni merah, muka aku ni pucat, suara aku ni lain. Macam bukan suara aku yang dia dengar pada masa tu lah. Tu antara benda yang aku rasa memang paling seram lah. First lah, benda yang paling seram itulah 2007. Okay, bila aku dah tak sedar, aku diturunkan oleh pihak bomba dan penyelamat. Lepas tu aku dibawa ke ambulans. Ambulans terus hantar aku ke hospital besar lah, Pontian. Dan mak aku pun ada kat sana, arwah bapak aku pun ada kat sana. Tapi itu macam aku dah mamai, aku dah penat, aku dah tak muntah. Aku rasa macam ada something yang fully, orang kata penuh dalam mulut aku. Bukan penuh makanan, jenis penuh dengan ketidakselesaan. Yang orang kata aku tak boleh ungkap, aku tak boleh cakap lah benda gini kan. Tak boleh nak cakap apa benda yang aku rasa ni. Tapi masa tu cikgu aku cakap aku ni betul-betul lain pada lain lah. Bukan diri aku lah. Okay, back to the story. Aku sampai ke hospital apa semua, check up itu ni. Aku tak boleh belahnya ni. Doktor cakap pada parents aku ni perlu dibawa ke hospital mental. Aku tak mental. Tapi mungkin aku mental pada bahagian yang aku seorang kat Dewan tu je lah kan. Tapi overall aku memang tak mental daripada masa tu. Aku memang tak mental. Sebab yelah pagi-pagi kan, biasalah kalau mamai bangun itu normal. Tapi aku macam hari Jumaat aku happy ke sekolah. Sebab masa tu Johor cuti Jumaat, Sabtu Ahad lagi, belum Jumaat Sabtu. Jadi macam hari Jumaat last day, takkan kau nak, mestilah kau nak free apa semua. Aku memang nak ngang kosong tak ada nak fikir apa sangat lah. Okay, lepas je aku balik daripada aku keluar daripada hospital. Aku tidur hospital tu malam. Esoknya aku keluar, aku dalam 3-4 botol juga lah air masuk dalam badan aku. Okay, lepas aku keluar, selang beberapa bulan, aku dikatakan hilang ingatan. Aku tak ingat siapa-siapa. Just aku ingat mak bapak aku saja. Even adik-beradik pun aku tak ingat seorang. Aku tak pernah ceritakan hal ni sebenarnya. Aku pergi sekolah, aku tak tahu aku nak duduk mana. Aku tak tahu nak berkawan dengan siapa. Sebab aku kosong.
aku macam budak yang orang kata baru diri. Contoh komputer tu, kau format balik blank, yang ada file-file penting. Contoh macam sekarang ni macam aku cerita tu, aku just ingat mak dan bapak aku sajalah. Aku just pergi sekolah, balik sekolah, ibarat cikgu mengajar ni, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dalam sebulan jugalah benda tu jadi pada aku. Aku macam blank, tapi orang tua aku pun tak berputus asa lah untuk hantar aku ke pusat-pusat perubatan kan. Jadi aku, alhamdulillah, aku sihat dalam 7 hingga 8 bulan. Tapi pada tahun 2008, setahun lepas tu, benda tu terjadi balik pada diri aku. Masa tu aku nak pergi tandas tu, tiba-tiba tak sedar. Sebab aku dengar suara perempuan panggil aku lagi. Sedangkan ni tandas lelaki, tandas perempuan berhadapannya. Lepas tu sebelah tandas lelaki, tandas guru lelaki. Takkanlah guru lelaki nak panggil aku macam ni. Okey, lepas itu aku dah tak sedar lagi, dan aku pergi ke dewan semula untuk masuk, tapi tak dapat sebab dewan tu dikunci. Alhamdulillah, lepas kejadian tu rajin kunci dewan sekolah sekarang. Aku tak tahulah kenapa kan. Tapi yang tak bestnya, aku pergi ke ni bangunan, ni dewan, ni kapak tu berbumbung. Dia connect antara kapak tu, connect antara bangunan ni ke dewan. Jadi aku dikatakan memanjat tau sebenarnya. Memanjat nak masuk dewan tu melalui apa benda entah aku tak tahu. Aku terus tak sedar lah kan. Lepas tu parents aku bawa pergi jumpa ustaz untuk pulihkan semangat aku. Dia suruh aku jangan lupa sembahyang apa semua kan. Memang pengalaman kat sekolah memang antara pengalaman paling ngeri lah. Sebab gila kau, polis, bomba, Jabatan Kesihatan datang untuk tolong aku. Aku memang berterima kasih lah pada orang yang tolong aku. Siapa yang ingat tahun 2007 kat sekolah menengah kebangsaan, benar, aku berterima kasih kerana korang semua sudi tolong aku pada masa tu. Aku hargai sangat-sangat dengan bantuan korang semua. Pada cikgu, terima kasih kerana mengajar saya semua. Alhamdulillah, saya jadi orang. Yelah, jadi orang lah kan. Cuma kejadian seram tu memang sentiasa berlaku kat aku. Dan aku harap apa yang terjadi pada aku ada hikmahnya. Itu saja perkongsian aku malam ni. Dan jangan lupa subscribe YouTube aku, share, like and comment. Okay? Jangan lupa subscribe Azrin Yen, klik button notification dan klik button ring. Itu sahaja daripada aku, Azrin Yen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi